Assalamualaikum dan salam surat sayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita, pengguna jalan raya kini boleh menarik nafas lega apabila sistem lampu isyarat di bulatan 5 di sepanjang jalan Setia Raja Setutong sudah diaktifkan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Sugambas berkata menerusi pengaktifan sistem lampu isyarat itu adalah diharap dapat melancarkan laluan serta aliran trafik di kawasan berkenaan terutamanya semasa waktu puncak. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menggesa pengguna jalan raya untuk terus memandu dengan lebih berhati-hati kerana tapak di sepanjang lebuh raya Kuching Samarahan masih dalam pembinaan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Khamis. Dato' Ahmad Douglas juga menambah status projek bagi pembinaan lampu isyarat 5 bulatan di sepanjang lebuh raya Kuching Samarahan adalah lebih awal daripada jadual iaitu sebanyak 55% dengan tarikh penyiapan kontraknya dijadualkan pada Januari 2024. Berita seterusnya, para peniaga di Bazar Ramadan diingatkan untuk menjaga kebersihan dan keselamatan makanan dan minuman yang dijual. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali memberitahu langkah ini penting supaya tidak berlakunya perkara tidak diingini sama ada di pihak peniaga dan pembeli. Sementara itu, beliau berkata Bazar Ramadan Taman Sukma pada tahun ini menyaksikan sebanyak 50 gerai menjual juadah berbuka puasa. Ini merupakan bazar yang memang setiap tahun diadakan oleh pihak DBKU untuk kesenangan masyarakat yang begitu ramai yang datang pada hari ini, alhamdulillah. Dan saya mengambil kesempatan ini menyeru kepada peniaga-peniaga agar sentiasa menjaga kebersihan makanan. Kalau boleh makanan dibungkus dengan mengikut standard yang terbaik, jaga dan jangan hidang makanan yang berulang, jaga kebersihan dan keselamatan lah untuk kepada pengguna-pengguna lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan perasmian Bazar Taman Sukma di Kuching pada Khamis. Sejurus selepas melakukan simbolik perasmian itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semeriang itu melawat ke gerai-gerai penjual. Sementara itu, Bazar Ramadan Semarak sentiasa menjadi tumpuan orang ramai setiap kali menjelang bulan Ramadan. Pada tahun ini, sebanyak 46 gerai makanan dan minuman di Bazar Ramadan Semarak dibuka. Majlis perasmian Bazar Ramadan Semarak itu telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong yang juga Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman. Jadi setiap kali, setiap tahun apabila Ramadan menjelang tiba sudah tentu antara aktiviti-aktiviti ekonomi yang giat dijalankan adalah Bazar Ramadan. Dan Bazar Ramadan di kawasan N6 Tupong kebanyakannya dilaksanakan ataupun dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara ataupun DBKU. Dan sudah tentu tempat yang sentiasa menjadi sambutan setiap tahun adalah di Tapak Semarak ini. Jadi pada hari ini kita merasmikan perasmian Bazar Ramadan yang mempunyai lebih kurang 46 gerai penjajah yang sedia ada dan kita buka kepada penjajah yang baru. Kerana pada tahun ini ianya berlainan sedikit kerana kita telah membangunkan tapak ini untuk dijadikan tempat perniagaan penjajah. Sebelum itu kita pernah melihat penjajah di tepi jalan, sepanjang jalan yang mungkin membahayakan pengguna jalan dan kita telah mengalihkan penjajah ini ke tapak ini. Dan pada tahun ini kita nyampur sudah penjajah sedia ada dan penjajah tambahan untuk bulan Ramadan sahaja. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Bazar Ramadan Semarak di Kuching pada Khamis. Jelasnya lagi, kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tupong mempunyai lebih dari 3 Bazar Ramadan iaitu di Semarak, Kubah Ria, Matang Jaya dan Metro City. Sementara itu, tinjauan kru UKAS di Bazar Ramadan Taman Sukma mendapati para peniaga menarik lafaz lega kerana tiada lagi prosedur operasi standard SOP dikenakan seperti tahun sebelum ini berikutan pandemik COVID-19. Bagus lah. Dari kita masal sekat hitam tahun sebelum-sebelum tu dah. Kami pun dah sudah ada pakai mask. Kita berjual dalam berpuasa gitu. Terus
Biasa antara customer dengan penjual si dengan tidak suka. 11 jenis spice gitu. Dekat Kampung Buntal, kadang-kadang kami ikut event. Kami mostly customer yang sama, mana ada order. Ada juga, tapi banyak dari yang student lah. Student kan suka nyimpan benda itu. Senang makan. Terdapat 50 gerai yang menjual pelbagai jenis makanan dan minuman beroperasi di Taman Bazar Ramadan tersebut. Manakala di Miri, perpustakaan komuniti Lutong kini dilengkapi dengan kemudahan dan ciri tambahan yang lebih moden untuk kegunaan masyarakat setelah siapnya projek fasa kedua bagi menaik taraf fasiliti tersebut. Datuk Bandar Majlis Bandara Miri, Adam Yee Siu Sang berkata dengan kemudahan baharu dan peralatan reka bentuk moden yang telah ditambah, ia akan memberi manfaat kepada masyarakat terutamanya dalam aspek literasi digital. I think this change of mindset, so to speak, from the traditional library setup that we have at Lutong and now move to the shopping mall under this community library concept has proven to be very successful. I think the success of this transformation can be testified by the number of visitors to the library. Previously, I was made to understand the average monthly visits was around 120, and now we are looking at 3,000. Beliau berkata demikian dalam majlis pra-perasmian Perpustakaan Komuniti Lutong Fasa 2 di Miri pada Rabu. Adam turut memberitahu penubuhan konsep perpustakaan komuniti yang baru ini akan menjadi pelan tindakan pembangunan perpustakaan lain pada masa hadapan. Beralih ke laporan selanjutnya, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Dato' Hee Chang Kee mengadakan lawatan kerja ke Tali Khidmat Call Center Sarawak Information System Sdn Bhd Sains di sini pada Khamis. Ketibaan Dato' Hee Chang Kee telah disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sains Dato' Dr. Anderson Tiong dan beberapa pegawai kanan sains. Lawatan ini bertujuan untuk melihat dengan sendiri bagaimana Tali Khidmat Call Center beroperasi sekaligus mengadakan perjumpaan bersama dengan operator yang bertugas di pusat panggilan berkenaan. Dato' Hee Chang Kee turut diberikan taklimat ringkas mengenai maklum balas awam melalui sistem Tali Khidmat oleh pihak sains dan beliau berkesempatan berkongsi pengalaman dan pengetahuan mengenai pengurusan maklum balas awam yang efektif. Turut mengiringi beliau ialah Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon dan pegawai-pegawai daripada Seksyen Pengurusan Tali Khidmat, Hebahan Awam dan Penerbitan UKAS. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan kemeriahan Bazar Ramadan di sekitar Bandaraya Kuching. #menyebar fakta, salam UKAS.